Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi izin dalam Islam, yang mana dia ada di dalamnya malam, salah satu daripada malam 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan, yang mana ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang perihal dua orang sahabat yang sama-sama bersaing sama-sama bersaing selepas mereka masuk Islam. Seorang daripada mereka meninggal awal dalam peperangan, lagi satu meninggal biasa tapi lambat lagi. Dan disebutkan oleh Nabi SAW, tak pelik kalau yang kedua tu lebih tinggi darjat dia, kerana dia telah bertemu dengan Ramadan. Okey, itu yang pertama. Sebagai peringatan lah kepada kita, kita mungkin dah jumpa dengan Ramadan banyak kali ataupun beberapa kali dalam hidup kita, dan hadis-hadis berkenaan dengan Ramadan juga banyak kali kita jumpa. Antaranya hadis man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban. Ini antara syarah kepada perkataan imanan wa ihtisaban. Imanan maksudnya dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dia punya i'tiqad tu adalah i'tiqad yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada dalam dunia ni orang yang berpuasa kerana perkara-perkara lain. Ada juga orang yang berpuasa sebab agama lain. Ada juga. Kalau kita bertanya kepada agama-agama samawi yang terdahulu pun, agama Kristian, agama Yahudi pun, ada juga puasa di sisi mereka. Tetapi adakah menepati syarat imanan tu? Imanan maksudnya dalam penuh keimanan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kalau orang yang berpuasa dengan ada niat-niat yang lain. Walaupun niat itu tidaklah salah dari segi hukumnya, dia tidaklah haram, dia harus, perkara-perkara harus. Tetapi dia bukan sepenuhnya imanan billah. Contohnya dia berpuasa sebab nak diet, ataupun dia berpuasa tu sebab sakit. Sebab sakit ke ataupun sebab dia nak berpembedahan esok tu dia berpuasa kan. Jadi tak dapat fadilat yang Nabi SAW sebut imanan. Yang kedua, ihtisaban. Ihtisaban ni dari segi bahasa datang daripada perkataan hisab. Hisab ni kalau nak ikut maksud perkataan hisab ni kira, mengira-ngira. Ihtisaban dia mengira-ngira. Apa maksud mengira-ngira tu? Dalam syarah hadis ada disebutkan, contohnya macam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, ada disebutkan juga qaul Al-Khattabi, disebutkan ihtisaban itu antara maksudnya adalah mengharapkan pahala daripada Allah. Maksudnya tak salah kalau kita beramal dalam keadaan kita nakkan pahala daripada Allah. Ada orang dia mendakwa kalau kata kita beramal kerana nak pahala ataupun mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, ganjaran akhirat, dia tak ikhlas. Ada orang kata macam tu. Sedangkan mengharapkan pahala ni merupakan sunnah Nabi SAW dan juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Walaupun ada hadis yang Nabi SAW sebut yang kita ni bukanlah masuk syurga kerana amalan kita, tapi mengharapkan pahala daripada amalan tu adalah sebahagian daripada tuntutan syariah. Tuntutan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dengan banyaknya ayat yang bercerita tentang pahala dan ganjaran-ganjaran akhirat, dan juga dalam hadis Nabi SAW. Jadi imanan, syarat pertama adalah imanan tu, iaitu benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah ihtisaban, kerana mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkara ketiga pula, antara sunnah Nabi SAW dalam bulan Ramadan
Mungkin siapa-siapa yang pernah dengar saya pernah bagi tazkirah ni, tak ingat dah berapa tahun lepas lah. Antara sunnah Nabi SAW dalam bulan Ramadan adalah dia akan tadarus Al-Quran dengan Jibril AS. Perkataan tadarus tu dalam bahasa Malaysia memang dah digunakan terlalu meluas sangat, sehingga kita menyangka tadarus tu adalah tilawah. Sedangkan tilawah pun bahasa Arab juga. Tilawah ni maksudnya membaca ataupun membaca satu ayat demi satu ayat sehingga habis. Itu tilawah. Tapi perkataan tadarus datang daripada perkataan daras, maksudnya belajar. Tadarus saling mempelajari. Dalam riwayat yang lain disebutkan kalau yang tu yudarisuhul Quran. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, dalam hadis ni macam itulah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, tapi kita tak nak syarah yang tu lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan didatangi oleh Jibril, yudarisuhu maksudnya saling mempelajari Al-Quran. Apa yang dia belajar daripada Jibril alaihi salam? Dalam riwayat yang lain yu'ariduhu. Mu'aradah ni apa dia? Mu'aradah ni maksudnya dalam bahasa Arab, arad ni maksudnya mempamerkan. Jadi sunnah Nabi SAW bukan tilawah dengan Jibril. Bukan lawan tilawah. Macam kalau kita sekarang ni buat tadarus kan. Dah jadi kebiasaan tadarus kan. Kita baca, tu sambung kan. Tidak ada dalam sunnah Nabi SAW maupun para sahabat macam tu. Rasulullah SAW mempamerkan. Kalau kita terjemahkan perkataan arad tu kepada pamer, mempamerkan. Kalau orang yang pergi ke negara Arab, dia ada ma'rad. Ma'rad ni maksudnya pameran. Ma'rad ni maksudnya pameran. Yu'ariduhu maksudnya Rasulullah SAW mempamerkan bacaan dia terhadap Al-Quran dan kefahaman dia terhadap Al-Quran kepada malaikat Jibril AS, yang mana malaikat Jibril AS adalah yang membawakan wahyu tu daripada Allah SWT. Jadi apa sunnah yang sebenar dia? Sunnah tadarus tu macam mana? Sunnah tadarus yang sebenar ataupun sunnah mu'aradah Al-Quran yang sebenar di sisi Rasulullah SAW adalah dia memeriksa kembali sama ada bacaan, mengikut setengah ulama, bacaan lah. Macam kalau kita sekarang ni, budaya orang Malaysia, budaya orang Melayu punya cara belajar Al-Quran, kita belajar cara membaca Al-Quran. Tak kira lah kita guna kaedah Baghdadi ke, kaedah apa saja kaedah lah, Iqra' ke apa kaedah pun, bila kita dah habis kaedah tu, dah habis lah. Kira kita ni dah kira Syekh Syuraim dengan Syekh Sudah. Tak payah betul kan lah. Sedangkan Rasulullah SAW, dialah yang paling fasih dalam sebutan. Dialah yang mendengar bacaan Al-Quran tu daripada Jibril AS secara terus. Tetapi setiap tahun dia akan mempamerkan semula bacaan dia kepada Jibril AS. Jadi sunnahnya di dalam bulan Ramadan, kita memperbetulkan balik bacaan kita. Kalau kita kata bacaan kita dah betul sekalipun, kita mempamerkan balik bacaan kita tu kepada orang yang lebih mahir. Kadang-kadang kita ada kesilapan disebabkan oleh lidah kita ataupun disebabkan oleh bahasa kita yang asal bukan bahasa Arab. Tapi disebabkan kita dah boleh berlatih dan membiasakan diri, lama-lama lidah kita boleh ikut. Antara kelebihan kita ni di Nusantara ni, lidah kita ni senang meniru orang. Kita senang tiru. Tapi kalau kita tak latih, memang tak jadi. Sebab dia memerlukan kepada pengulangan, memerlukan kepada kekerapan. Itu kalau mengikut setengah ulama. Maksud yu'ariduhu tu adalah membacakan dari segi bacaan. Kalau kita terjemahkan yudarisuhu dan yu'ariduhu ni dari segi maksud yang lain, maksudnya ialah membentangkan kefahaman yang betul, maksudnya lagi besar lagi lah. Sunnah Nabi SAW di dalam bulan Ramadan adalah membetulkan kembali, cek kembali, memeriksa kembali amalan kita, adakah bersesuaian dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ayat yang terkenal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas umat-umat yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu apa? Tattaqun. Mudah-mudahan kamu apa? Kamu bertakwa. Cantiknya kita ni, kita tak terjemah perkataan takwa tu.
Itu tak terjemah. Perkataan takwa itulah dia yang kita akan dengar di khutbah Jumaat. Perkataan takwa itulah dalam ayat tadi, Al-Baqarah surah yang kedua ayat 183 tu. Perkataan takwa itulah yang kita akan dengar bila-bila masa pun. Kalau kita jumpa dengan siapa-siapa pun dia kata ittaqullah, kita akan terjemahkan bertakwalah kepada Allah. Tak terjemah perkataan takwa tu. Tapi dalam hadis yang banyak ada digunakan perkataan takwa tu dalam cara yang lain, dalam bentuk yang lain. Kata kerja ke, kata perbuatan ke, kata nama, pembuat. Al-muttaqin, pembuat tu fa'il. Kalau tattaqun fa'il, perbuatan. Kalau ittaqa, fa'il madhi. Ni bahasa Arab, kena belajar bahasa Arab. Tapi dalam hadis Nabi SAW ada banyak penggunaan perkataan takwa tu. Contohnya macam ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Kalau kita tak terjemah perkataan ittaqu tu, saya terjemahkan dia punya hadis ni bunyi macam ni lah. Bertakwalah kamu kepada api neraka walaupun dengan separuh kurma. Kalau kita pergi ke khutbah Jumaat, tiba-tiba khatib Jumaat tu, sebab antara rukun khutbah Jumaat kalau ikut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, rukun dia kena sebut perkataan takwa tu dalam bahasa Arab. Itu dalam mazhab Syafi'i ya. Kena sebut perkataan takwa tu dalam bahasa Arab. Kalaulah katakan dekat satu hari tu kita pergi ke masjid khutbah Jumaat, dia sebut macam ni. Dia kata, sidang Jumaat yang dirahmati Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan bertakwalah kamu kepada api neraka. Macam kita terkejut juga kan. Sedangkan itu hadis, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Ada lagi hadis yang lagi terkejut kita kalau kita dengar, kalau kita tak terjemahkan. Innad dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Wa innallaha yastakhlifukum ataupun mustakhlifukum fiha. Allah menjadikan kamu silih berganti di atas muka bumi ini. Fayanzuru kaifa ta'malun, dan Allah akan melihat perbuatan kamu. Fattaqud dunya. Kalau tadi ittaqun nar, bertakwalah kepada api neraka. Kalau yang ni fattaqud dunya. Kalau tak terjemah jadi apa? Bertakwalah kamu kepada dunia. Wattaqun nisa, ada sambungan dia lagi. Bertakwalah kamu kepada wanita. Sekali lagi kalau kita pergi khutbah Jumaat, kalau khatib tu sebut macam tu, sidang Jumaat yang dirahmati Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, dan bertakwalah kamu kepada dunia, dan bertakwalah kamu kepada wanita. Macam mana kita dengar tu? Lain bunyinya. Tetapi ada satu hadis yang juga disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Arba'in, kitab 40 hadis Imam Nawawi. Ada hadis ni yang popular, kalau kita cari di mana-mana pun dah ada terjemahan dalam bahasa Malaysia ke bahasa Indonesia ke dah ada. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar-samar. Ni bagi siapa-siapa yang baru sampai ni, kenapa saya cerita tentang perkataan takwa ni? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan puasa supaya kita bertakwa. Apa dia takwa tu kan? Di antara halal dan haram yang jelas tu ada perkara-perkara yang syubhat, yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak ramai orang yang tahu. Ada orang yang tahu. Ulama tahu. Betul, ulama kejirian memberitahu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak diketahui oleh ramai ulama. Famanittaqa, ada perkataan tu. Famanittaqa asy-syubuhat. Famanittaqa asy-syubuhat. Kalau kita ambil buku hadis 40 Imam Nawawi tu dalam bahasa Malaysia, kita akan jumpa dia dah terjemah siap dah. Dia tak sebut dah perkataan barang siapa yang bertakwa kepada perkara syubhat. Dia tak terjemah macam tu dah. Sebab apa tak terjemah macam tu dah? Sebab tak kena. Kita pun takkan faham. Famanittaqa asy-syubuhat, dalam terjemahan bahasa Malaysia akan disebutkan perkataan tu sebenarnya asal maksud perkataan takwa tu adalah berjaga-jaga dan berhati-hati. Itulah sebenarnya perkataan takwa. Jadi barang siapa yang berjaga-jaga dan berhati-hati terhadap perkara syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdhihi, maka dia sesungguhnya telah mensucikan, menjaga kesucian agama dan juga maruah dia. Jadi perkataan tattaqun kalau kita terjemah dalam hadis, dalam ayat Quran Al-Baqarah 183 tu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang berjaga-jaga, berhati-hati. Agama Allah Subhanahu Wa Taala, agama Islam berbeza dengan agama-agama samawi yang terdahulu. Sebab apa? Sebab kita ada dua syarat untuk diterima amalan kita. Yang pertama, al-ikhlas, iman. Yang kedua adalah menepati syariat Allah dan Rasulnya. Bukan semata-mata ikhlas saja kita diterima amalan kita. Kalau kita beramal ikhlas dengan
seikhlas-ikhlas yang mungkin sekalipun, tiba-tiba kita membuat satu syariat yang tidak disuruh, tidak diajar oleh Nabi SAW, tak diterima. Jadi apa sunnah Nabi tadi di dalam bulan Ramadan? Setiap kali bulan Ramadan, Rasulullah akan memeriksa kembali Al-Quran dia dengan Jibril alaihissalam. Itu sunnahnya. Kita memeriksa kembali amalan kita. Walaupun Rasulullah tu diturunkan Al-Quran kepada dia, tidak merendahkan kita punya marwah, tidak merendahkan kita punya darjat sekalipun kalau kita memeriksa kembali amalan kita. Rasulullah SAW setiap tahun akan memeriksa balik bacaan dia dengan Jibril alaihissalam. Adakah menjatuhkan marwah Rasulullah? Tak. Pada tahun terakhir Rasulullah SAW nak meninggal dunia, tahun terakhir tu, 2 kali dalam riwayat, 2 kali Rasulullah mempamerkan Al-Quran dia kepada Jibril alaihissalam. Kalau kita fikir logik, dah nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dah pun, nak bentangkan apa lagi? Dah nak jumpa dengan Allah dah, nak bertemu dengan Allah dah. Maksudnya bulan Ramadan tu Rasulullah SAW meninggal di bulan Rabiul apa? Rabiul apa? Rasul meninggal bulan apa? 12 Rabiul Awal lah yang disambut sangat tu. 12 Rabiul Awal tu tarikh meninggal tu. 12 Rabiul Awal tu tarikh meninggal. Jadi kalau nak ikutkan Ramadan ke Rabiul Awal tu dah dekat dah. Nak kata apa keperluan lagi kalau kita fikir logik, apa keperluan lagi nak mempamerkan bacaan dia, mempamerkan Al-Quran, kefahaman Al-Quran tu kepada Jibril alaihissalam sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali. Jadi dari situlah kita dapat kefahaman bahawa sunnah Rasulullah SAW apabila datangnya bulan Ramadan, kita memeriksa kembali amalan kita, keimanan kita, bacaan kita terhadap Al-Quran, terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Yang terakhir, yang keempat tadi 3, nombor 4. Antara benda yang juga kita perlu periksa balik amalan kita selama ni, apabila Rasulullah dah berjumpa dengan Jibril pada waktu malam, bermuaradah, bertadarus dengan Jibril pada waktu malam, dalam hadis tadi yang saya sebut tadi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang, insan yang paling pemurah, tak kedekut lah. Rasulullah ni suka bersedekah. Dia memang tak kedekut. Tapi pemurahnya Rasulullah ni menjadi lagi pemurah lagi di dalam bulan Ramadan. Lagi pemurah dalam bulan Ramadan. Ketika mana dia menjadi lagi pemurah tu? Ketika dia berjumpa dengan Jibril alaihissalam. Jadi ada kesan daripada membaca Al-Quran. Kadang-kadang kita mendengar Al-Quran, mendengar hadis Nabi SAW, tapi kesannya tak ada. Antara petunjuk, mengikut para ulama, antara petunjuk menunjukkan amalan kita diterima, ada 2. Ini bukan, kita kata apa, bukannya confirm lah amalan diterima, tak. Tapi antara tanda amalan kita diterima ada 2. Ada 2 tanda yang menunjukkan amalan kita ni diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah kita dikurniakan pengamalan terhadap ilmu yang kita dapat. Kalau kita tahu satu maklumat tapi amalan tak ada, itu menunjukkan, itu bukan kata jelas, tapi menunjukkan kata ilmu tu tak diterima oleh Allah. Sebab dalam dunia ni, kalau kita belajar sejarah Islam, sejarah tamadun umat Islam, daripada zaman, ambil contohlah zaman Al-Imam Al-Bukhari ke, Imam Muslim ke, adakah mereka 2 orang sahaja perawi hadis ataupun penulis-penulis kitab hadis pada zaman tu? Tak. Bahkan diriwayatkan kalau zaman-zaman penyampaian hadis, zaman-zaman penyampaian penurunan hadis tu, sampai dalam majlis tu, dalam majlis sama' dia panggil, majlis sama' maksudnya majlis mendengar hadis tu, ada muballigh sampai 2-3 orang. Apa dia muballigh tu? Apa dia muballigh? Muballigh tu kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah ni kan, bila imam tu dia sebut Allahu Akbar, nanti Bilal tu, muazzin tu, dia akan kuatkan balik Allahu Akbar tu sebab tak dengar suara imam tu. Itu dipanggil muballigh tu. Dalam sejarah umat Islam, dalam tamadun Islam ni, ketika majlis sama' hadis, sampai 2-3 orang muballigh. Kalau sekarang ni, kalau saya tutup mikrofon ni, boleh dengar ni satu ni, tak payah muballigh. Ini sampai 2-3 orang, kata ramainya. Periwayat hadis ni ramai, tak nak kata ramai lah, memang ramai. Hadis yang kita sebut hadis 40, kita hadis 40, bukan Imam Nawawi seorang tulis. Bukan Imam Nawawi seorang tulis. Hadis 40 tu nama buku. Al-Arba'inat tu nama buku, jenis buku. Macam kalau kita kata kitab Sunan. Sunan ni bukan milik sesiapa.
Ada Sunan Tirmizi, ada Sunan Ibnu Majah, ada Sunan Abi Daud. Dia jenama kitab, bukannya nama orang tu namakan kitab dia, bukan. Sama juga dengan Al-Arba'in. Himpunan 40 hadis ni bukan Imam Nawawi seorang tulis. Tapi antara petanda ilmu itu diterima adalah menjadi amalan. Kalau ilmu yang kita dapat banyak tak diamalkan, kita kena cek balik lah. Kita kena ittaqah balik lah, cek balik. Betul ke kita punya ilmu yang kita ambil itu benar-benar ikhlas kerana Allah SWT. Tanda kedua disebutkan oleh para ulama adalah konsisten. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan ataupun secinta-cinta amalan yang Allah paling suka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang paling konsisten, yang paling berterusan walaupun sedikit. Dalam bulan Ramadan bergaduh kan, kita bergaduh. Sebenarnya tak nampak pun orang bergaduh kan. Saya selalu orang lah sebut kan bergaduh. Saya jarang nampak orang bergaduh sebab solat tarawih. Biasa orang bergaduh sebab berebut parking je lah kan. Tapi kalau bergaduh sebab tarawih ni tak pernah dengar lagi. Tapi orang lah kata bergaduh sebab nak solat 8 ke solat 20. Tak apalah, kita terimalah ada orang bergaduh pun. Kita cek, tak apalah, terima. Habis Ramadan tak bergaduh dah. Maksudnya apa? Sedangkan solat tarawih tu adalah solat qiyamul lail. Qiyamul lail ni bukan dalam bulan Ramadan sahaja. Berapa malam Rasulullah SAW solat tarawih di masjid? 3 malam sahaja. Daripada mula disyariatkan puasa tahun kedua hijrah sampai tahun meninggalnya Rasulullah SAW pada tahun ke-10. Kalau kita kata 8 tahun lah. 8 tahun. Kalau sebulan ada 30 hari bulan Ramadan. 8 darab 30. 240 malam. 3 malam sahaja yang Rasulullah SAW solat tarawih di masjid. Hakikatnya solat tarawih itu adalah solat qiyamul lail. Kalau kita dalam bulan Ramadan berbincang tak habis, cerita tentang qiyamul lail, cerita tentang tarawih, tapi akhir Ramadan, habis Ramadan, jangan kata masuk ke bulan Syakban tahun depan je kan. Malam raya. Malam raya dah tak ada dah. Dah tak ada qiyam. Itu petanda amalan tidak diterima Allah wal'iyadzubillah. Jadi dua lah tanda amalan tidak diterima Allah tu. Satu tu kita tak amalkan pun. Kita tahu maklumat, banyak maklumat tahu. Ilmu semua dapat tapi tak amalkan. Itu petanda tak diterima Allah. Yang kedua, tak berterusan. Sedekah kan, kita boleh sedekah sekali dengar kan, tengok video, pasang muzik pula. Itu kata muzik ni dia menipu kan. Ustaz tu berceramah pasal sedekah, dia letak muzik belakang kan. Kita dengar macam sedap je kan. Allah, insaf lah kan, insaf. Kita pun sedekah, lepas tu lepas habis muzik tu hilang. Kita panggil menipu daya. Tertipu daya. Kita tengok video sedih sikit kan, orang miskin dapat bantuan, kita pun lepas tu jadi apa? Tak jadi apa? Itu tak konsisten. Itu petanda lah. Bukan kata memang jelas Allah SWT boleh memberi hidayah walaupun sebelum kita meninggal sekalipun. Berapa ramai dalam hadis Nabi SAW yang berpagi-paginya Muslim dan berpetang-petangnya kafir, dan berpagi-paginya kafir dan berpetang-petang Muslim. Apa-apa pun sebagai penutup, sesungguhnya amalan itu dikira berdasarkan pengakhiran hayat dia. Al-a'malu bil khawatim. Amalan itu dikira berdasarkan penutup hidup dia. Kalau kita di awal Islam, seperti mana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amri bin Al-As, anak kepada Amr bin Al-As. Hadis dia terkenal lah, hadis yang orang kata kena khatam Quran dalam sebulan ni. Hadis tu apa-apa pun rujuk kepada dia lah, tak ada orang lain dah. Kalau kita cari dalam riwayat-riwayat hadis tentang amalan khatamkan Quran dalam sebulan, bukan dalam bulan Ramadan, bulan apa pun, amalan khatamkan dalam Al-Quran dalam bulan Ramadan, ini saya bagi tips lah. Hadis tu mesti cerita tentang Abdullah bin Amr bin Al-As, tak ada orang lain. Tak ada orang lain, ada cerita pasal dia je. Jadi kalau kita jumpa hadis riwayat orang lain selain daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, maksudnya sanad tu dhaif lah. Tu je kaedah senang je. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As ketika dia muda sebab ayah dia Amr bin Al-As ni sahabat Nabi. Dia ni anak kepada sahabat Nabi, maksudnya dia muda lah. Abdullah bin Amr bin Al-As ni seorang yang sangat semangat, zuhud dan juga semangat. Dia tanya kepada Rasulullah, dapat khabar kepada Rasulullah yang dia ni khatam setiap hari, khatam Al-Quran tu setiap hari. Rasulullah SAW jumpa dia kan, dan Rasulullah sebut, balagani annaka macam ni. Banyaklah amalan dia. Dia qiyam setiap hari, puasa setiap hari lah. Lepas tu Rasulullah kata, la taf'al, jangan khatam setiap hari. Tak payah khatam setiap hari. Rasulullah kata, khatamkanlah dalam sebulan. Daripada situlah
para ulama ambil kata khatam lah dalam sebulan. Itulah datangnya kita kata khatam, budaya khatam dalam bulan Ramadan ni. Sebenarnya bukan bulan Ramadan, hadis tu bukan cerita pasal bulan Ramadan pun. Tapi tak apalah, Ramadan pun bulan juga kan. Tapi apa pun, Abdullah bin Amr bin Al-As kata kepada Rasulullah, aku boleh khatam lebih lagi. Boleh banyak lagi daripada sebulan sekali. Kata Rasulullah, kalau macam tu paling-paling dia minta dengan Rasulullah, minta sampai akhirnya Rasulullah kata sallallahu alaihi wasallam, khatamkanlah dalam 7 hari. Tidak akan faqih orang yang khatam kurang dari 3 hari. Macam tu. Ceritanya Abdullah bin Amr bin Al-As ni, ketika dia tua, disebutkan bahawa dia berkata lah, dia kata, kalaulah aku menerima rukhsah Nabi SAW kepada aku. Sebab dia dah tua masa tu, tapi dia dah berjanji dengan Rasulullah yang dia akan buat semua yang dia cakap depan Rasulullah tu. Sampai ketua dia terus beramal lah. Tapi ceritanya dia kata, kalaulah aku menerima rukhsah Nabi SAW. Jadi penutupnya apa tadi? Al-a'malu bil khawatim. Amalan kita ni berdasarkan kepada penutup kita. Mungkin muda-muda kita dulu belajar macam lain. Tiba-tiba kita tua belajar macam lain, kita kata macam, habis tu sia-sia lah amalan muda. Tak sia-sia. Allah Subhanahu Wa Taala ni Maha Pemurah. Allah Subhanahu Wa Taala ni Maha Pemurah. Habis tu takkan kita nak kata orang yang baru masuk Islam sia-sia amalan dia semua. Tak sia-sia. Allah membersihkan dia suci. Macam orang yang baru dilahirkan. Bersih, tak ada masalah. Jadi insya-Allah setiap bulan Ramadan, jadikanlah bulan Ramadan ni bulan untuk kita tattaqun, kita cek balik, periksa balik amalan kita bertepatan dengan apa yang Allah SWT dan juga Rasulullah SAW ajar. Mudah-mudahan kita termasuklah dalam kalangan man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Apa lagi yang kita nak selain daripada dosa diampunkan? Tak ada dah benda lain. Kalau kita minta benda lain pun, benda lain tu semua akan habis. Kita minta Allah SWT bagi kita kejayaan, kita minta Allah SWT bagi anak yang soleh, semua benda itu akan habis. Tapi yang paling penting ialah kita dapat pengampunan daripada Allah SWT. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah SWT dalam bulan Ramadan kali ini. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu tazkirah pada maghrib ni insya-Allah, isyak ni insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tabi'in. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.